apakah TikTok satu Trojan horse yang bisa menyerang Amerika Syarikat? Kerana Apek adalah seorang ada pengalaman dalam bidang IT, Apek nak terangkan apa itu Trojan horse dan kenapa kerajaan Amerika Syarikat ingin mengharamkan TikTok daripada digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Apek akan terangkan apa itu Trojan horse. Bismillah. Minum kopi dulu. Kopi mentega. Okey, Trojan horse adalah mengikut kisah semasa perang Yunani Romawi dulu, dinamakan kisah Troy dengan Greece. Kisah Cleopatra, kisah Achilles, di mana satu pihak pura-pura kalah. Yang menyerang tu pura-pura kalah semasa mereka berada di pantai. Mereka menarik balik kapal-kapal mereka dan meninggalkan satu patung kuda buat dari kayu yang besar, di mana dalamnya kosong secara tersembunyi rahsia dan ditutupi kemas dan disembunyikan secukupnya askar tentera di dalam badan patung besar kuda buat dari kayu dengan roda. Dan apabila musuh itu tengok yang menyerang ini dah lari, mereka menyangkakan mereka dah menang, dan yang lari itu menyerah kalah dan mempersembahkan mereka satu macam berhala lah, satu patung kuda Trojan. Ini oleh tentera Trojan, Trojan horse. Jadi Trojan horse ini mereka tarik masuk kota mereka, buka pintu masuk kota mereka. Jadi mereka pun meraihkan yang apa yang mereka sangkakan sebagai kemenangan. Tapi tengah malam bila mereka semua dah nyenyak tidur, tengok musuh dah tak ada, barulah dalam itu membuka perut daripada dalam patung kuda tersebut, dan beberapa askar yang secukupnya keluar untuk buka pintu gerbang kota, di mana kapal-kapal itu mulalah kembali kepada pantai dan tentera dapat masuk dan menghancurkan kota tersebut. So, ini dinamakan Trojan horse. Dan istilah Trojan horse digunakan dalam strategi menyerang musuh, iaitu kita memberi satu hadiah kepada musuh. Lalu musuh itu terima, sangka adalah selamat, tapi sebenarnya dia adalah satu helah untuk memasukkan agen-agennya untuk memporak-porandakan keadaan apabila dah dapat masuk. Contohnya dalam komputer, kadang-kadang kita terima satu gambar, atau kita tengok ada satu gambar menarik, gambar cantik, kita disuruh download atau klik pada gambar itu. Sekarang dia dah cukup canggih cara hacking, iaitu kamu klik gambar saja, dia masuk dalam memori komputer anda dan dia boleh menggodam. Ya, dia boleh menggodam dan mengambil alih sebahagian daripada komputer anda, terutama yang mengetuk. Bila mengetuk ke kunci password Gmail anda, dia boleh sedut dan dia boleh godam akaun anda. Kenapa banyak orang boleh digodam? Kerana mereka asyik main klik-klik, asyik download, tanpa sadar dia adalah Trojan horse. Jadi Trojan horse ini memberi gambaran dia selamat. Oh, hadiah. Anda menang satu hadiah. Jadi pihak kita yang tak tahu, tak mengasyaki apa, masuk. Jadi orang nak masuk bank, orang nak masuk bangunan, dia boleh menyamar. Aku hantar ni Grab, Lala Move ke apa, nak hantar burger, pizza ke apa, selalu digunakan itu taktiknya. Namakan Trojan horse, itu tunjuk helah dan dapat masuk. Jadi TikTok ini dikatakan ciptaan
negara China yang dikuasai oleh Parti Komunis China, CCP, Chinese Communist Party, CCP, ya, di mana CCP ini dimusuhi oleh Barat, Amerika Syarikat, terutama dia dapat menguasai teknologi lebih daripada Barat. Dan kita jelas sekali tengok TikTok dalam tahun ini, setakat ini, berapa bulan saja, keuntungan dia melebihi kalau tak silap saya 180 juta US dollar, lebih daripada Facebook, Twitter, YouTube ke Telegram ke apa, semua digabungkan. TikTok lebih untung, ya. Tetapi yang ditakuti ialah dia mungkin satu Trojan horse, iaitu bila digunakan oleh 150 juta rakyat Amerika, bermakna dia dalam menyusupi satu rangkaian yang besar dijemput masuk. Kerana orang pun tengok gambar, orang pun terima panggilan, klik pada sambungan-sambungan, dia dah masuki komputer masing-masing dan dia boleh mencuri data. Kononnya lah. Kenapa mencuri data ini membahaya? Kerana pelbagai maklumat boleh didapati daripada data yang mentah. Contohnya, berapa rakyat di sana. Tak tahulah, tapi dia akan tahu secara mendalam berapa usia mereka, berapa yang tengah duduk di sekian tempat, berapa yang tengah berjaga sekian waktu. Banyak maklumat boleh dianalisakan. Kerana seolah ada satu radar pihak lawan. Ya? Jadi ini dibimbangi oleh Amerika Syarikat, oleh Barat. Kerana katakan ada satu perang meletus, katakan negara China menyerang Taiwan, dia akan dihalang oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Jadi, kalau anda adalah negeri China, anda mahu maklum balas apa sebenarnya perasaan rakyat Amerika, sokong atau tidak. Apa isunya, apa mainan media sebelah Barat akan dapat ditonton oleh pihak China. Ya, kerana bila kita dah masuki, kita adalah tuan punya TikTok misalnya, apa yang mereka komen semua tu anda dapat salinan. Jadi ini dibimbangi. Itu sebab kita tengok sidang Kongres sekarang tengah membelasa, tengah soal siasat dengan mendalam bertalu-talu kiri kanan atas bawah, dalam dan luar, kepada siapa tu? So Chu, iaitu CEO TikTok. Adalah kepada saya tidak mengejutkan, tetapi itu saya akan berikan pendapat nanti bahawa apakah itu cara yang berhikmah dan bukankah ada cara yang lebih baik. Kali ini Kongres, dua-dua belah pihak yang sentiasa bersengketa, Republikan dan Demokrat, bersatu. Musuh bersatu kerana mereka rasa ancaman dari TikTok ni bukan saja dari segi ekonomi, tapi dari segi minda. Sekarang rakyat yang 150 juta pengguna ni, kebanyakan mereka atau sebahagian besar mereka tidak setuju dengan TikTok itu mungkin diharamkan dan nampak gaya akan diharamkan. Jadi banyak soalan mereka bagi bertalu-talu kepada CEO TikTok yang sebenarnya tak dapat dijawab. Contohnya, ByteDance. ByteDance adalah satu syarikat pemegang holding company yang memegang TikTok sebagai salah satu pelaburan mereka atau anak syarikat atau status sedemikian di mana sebagai pemegang saham besar, dia boleh menentukan hala tuju. Dia boleh memecat siapa yang dia suka, mengawal orang yang mengawal TikTok. Yang ditakuti ialah arahan daripada Parti Komunis China mengarahkan, saya nak maklumat sekian-sekian, beri pada saya dan jangan bagi tahu Amerika Syarikat. Contohnya, ada dalam undang-undang negara China, kononnya didakwa oleh Amerika Syarikat, ditanya dalam masa sidang Kongres, awak sedar tak, dia katanya, bahawa ada undang-undang di mana kamu wajib melaporkan kepada Parti Komunis beberapa maklumat dan anda tidak boleh beritahu kepada kami. Jadi, dan tahu tak anda kalau anda berbohong ada satu jenayah persekutuan, boleh dipenjarakan. Jadi macam tersekat.
terperangkap CEO TikTok tu, dan dia berkali-kali jawab, nanti saya dapatkan maklumat, saya akan kembali kepada anda. Nanti saya jumpa, pergi cari dulu jawapan, nak jawab dia. Dia berjaga-jaga menjawab kerana negara China pun tengah memerhati kongres itu. Ya. Tengah memerhati sidang itu, dan kalau dia jawab, ya, Parti Komunis mengawal saya, habis. Sudah diakui, tentu sekali, bukan saja diharamkan, dia juga akan mangsakan senarai hitamkan apalah awak ni pergi jawab, bocor rahsia kan. Jadi, nampak sangat dia terpaksa defend, dia kata tidak, ini syarikat yang kebanyakan pelopori oleh Amerika, syarikat pekerja Amerika Syarikat, data disimpan di Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya tak kisah kamu disimpan di mana. Kalau kamu mengawal server atau pelayan, dengan saya server administrator, saya boleh buka lubang Trojan horse lah untuk musuh masuk. Jadi sebenarnya jawapan dia dari segi teknikal tak menjawab soalan. TikTok tetap berpotensi menjadi ancaman dengan begitu besarnya, dengan agenda yang mungkin di belakangnya, walaupun dipenuhi dengan TikTok dipenuhi dengan benda-benda yang nampak tidak bahaya, nampak ini budak-budak saja main TikTok, tetapi intelligence, ya, special branch lah kita kata, CIA ke apa, kerja itulah, covert operation, dia boleh baca radar musuh, kerana dia boleh mengagregasikan maklumat, iaitu dia mengumpulkan maklumat, dia boleh tahu kelakuan harian rakyat di Amerika, dan dari sana dia boleh sedut beberapa maklumat yang penting dari segi pergerakan tentera misalnya, dari segi aset tentera, dari segi apa sedang berlaku secara makro dengan musuh, ya. Jadi serius lah, ya. Cuma saya tak berapa setuju itu caranya untuk berdepan, kan sekarang sudah viral, TikTok makin viral. Apa ada buat satu klip kecil menceritakan tentang kisah ini, terus viral. Saya tadi tengok dia dah lompat pagi tadi 5,000. Saya baru buat pagi tadi. Jadi dia semalam. Dia lompat daripada 5,000 pagi ni sekejap je. Daripada 5,000 dah jadi 10,000. Tontonan, di-share beratus kali, di-like beratus-ratus kali, di-favoritekan, dan saya dapat banyak beratus follower baru menunjukkan isu ini. Tentu sekali menyokong TikTok lagi bagi memviralkan lah, ya. Dan saya cerita ini di Facebook, mungkin Facebook akan pendamkan, dia tengok. Tapi saya nak beritahu Facebook jangan risau, saya nak beritahu Amerika jangan risau. Saya ini memberikan satu analisa yang sama, atau fair comment, komentar yang adil. Mana ada adil? Mesti dinampak sebagai memihak satu pihak. Saya tak ada memihak sesiapa, ya. Mungkin TikTok akan marah dengan saya, mungkin Amerika akan marah dengan saya, atau orang sokong saya tak kisah. Saya nak berikan analisa saya yang jitu, yang tepat, dan seberapa teknikal yang boleh. Jadi Trojan horse ini potensinya memang ada, dan sebaik-baiknya Amerika cuba menghalang atau menutupi dia. Tetapi apakah dia berkesan? Sebenarnya tak berkesan. Ramai rakyat boleh masuk TikTok secara VPN, secara melalui pintu rahsia. Dia boleh login melalui Malaysia, login melalui Jepun, login melalui China pun boleh. Ini panggil port-to-port tunneling lah, PPT, ya. Port-to-port tunneling, ya. Tetapi kalau ditangkap, mereka tangkap, nampak dalam handphone kamu ada TikTok, anda boleh didakwa dan dipenjarakan. Tetapi ini langgar hak privasi masing-masing. Melainkan saya memperdagangkan manusia ke apa. Ini saya cuma nak tengok lagu-lagu, saya cuma nak kongsi cara saya baiki kereta saya nak tunjuk resepi, tunjuk senaman, tunjuk daya gitu. Apakah itu salah? Mereka tak kisah. Mereka anggap ini satu wayang, mereka anggap ini satu Trojan horse. Pura-pura helah untuk menyusup. Tak boleh. Mereka tak akan membenarkan SOP, mereka tak akan
membenarkan. Tetapi katakan, APEC tak setuju mereka lakukan itu, apa alternatifnya yang Amerika syarikat sepatutnya buat? Sepatutnya mereka pun bukan menyerang balas, memantau, meninjau secara cyber. Kerana mereka ada Facebook dan ramai rakyat Cina pakai Facebook. YouTube, ramai rakyat Cina pakai YouTube. Dia juga dapat buat yang sama. Nampak sangat berat sebelah, tapi tak apa. Kerana dalam perang, all is fair in love and war. Dalam cinta dan perang, semua adalah adil. Yang main pukul saja. Okey. Jadi Amerika Syarikat sepatutnya berdiam, kaji apa maklumat dia tahu dan apa maklumat dia ambil. Dan mereka boleh memeriksa. Menurut CEO TikTok, dia kata, saya terbuka untuk diperiksa. Premis saya di pejabat terbuka untuk anda datang, boleh buat raiding, boleh buat rush, CIA ke FBI ke datang masuk dan tengok. Boleh cek komputer saya. Dia tengok. Apakah saya berhubung dengan negara China? Apakah saya berhubung dengan musuh? Tetapi mereka tak mahu begitu kerana mereka takut maklumat sudah dipergi. Sudah pergi dan masa mereka nak rush tu dah dipadamkan. Boleh lakukan kerana dalam alam cyber semua benda berlaku dengan begitu cepat. Satu. Kedua, saya tengok daripada pengakuan dan komitmen daripada CEO TikTok ni nampak macam dia ikhlas kerana okey, aku sanggup disiasat, boleh masuk rumah saya. Tak payah warrant ke apa, masuk tunjuk saya ini jujur, saya tak ada simpan apa-apa pokok bahagia ke apa. Boleh lah tu, maknanya saya jujur lah, saya ikhlas lah, tak ada benda nak simpan, tapi mereka masih takut. Jadi dari segi moral, menang TikTok, dari segi moral menang China. Sebab China ini negara yang adil, negara yang baik. Ya. Dan Amerika ni macam fobia, paranoid, macam negara terbalik pula, macam komunis pula, macam negara diktator pula. Kawal, tangkap. Macam zaman apa tu lah, perang dunia, macam adalah rejim yang tak mau terbuka. Macam negara China pula zaman dulu, yang boleh menjatuhkan tamadunan sendiri. Ya. Jadi, apa akan berlaku? Jadi sekarang, dan juga kita tengok, negara China sudah ke depan, negara China. Dulu Huawei, berapa tahun yang lepas, CFO dia ditahan di Kanada, akan dibawa ke Amerika Syarikat untuk diadili. Dituduh Huawei ini melalui router, Huawei ini sistem router. Kerana apa yang melalui rangkaian yang mesti melalui perkakasan tu, router. Dia melalui phone, dia melalui router, melalui server pelayan, node-nya. Mana dia benda melalui, kita boleh buat roadblock lah, kita boleh baca lah sudut maklumat. Kerana Huawei lebih depan daripada Cisco. Cisco dulu Amerika, brand Amerika yang menguasai dunia. Tapi Huawei, dia cipta teknologi dia, dituduh mencuri teknologi Amerika. Tapi macam mana nak tuduh seorang tu curi awak punya barang kalau barang dia 5 tahun ke depan? Ya? Dicuri dan diperbaiki 5 tahun ke depan. Amerika yang banyak research, banyak penyelidikan, banyak pembaruan teknologi, tak boleh kerja dengan China. China dikenali daripada dulu lagi tahun 80-an. Abad yang dulu, dia boleh ceplak komputer sebelum kamu keluarkan modal kamu, dia dah keluar. Pentium chip dulu. Bukan Pentium, sebelum Pentium X. 386 tu. 486. Dia keluar. Dulu dia tunggu setahun. Lepas tu dia tunggu sebulan. Sekarang, lepas tu 486 tu, dia lancarkan clone dia. Ceplak dia, cetak rompak dia. Macam lagu cetak rompak. Sebelum Siti Nurhaliza keluarkan lagu dia, cetak rompak tu dah jual di Chowkit Road ke, di Petaling Street ke. Begitulah. Taiwan boleh keluarkan ceplak itu lebih awal. Jadi Intel masa tu, IBM Intel, mereka membawah tanahkan, mereka menyembunyikan tim research mereka selama setahun sebelum mereka keluarkan. Tak ada siapa tahu. Tim yang buat chip tu tak dapat berhubung dengan dunia luar. Bagi mereka makan apa you sedap, main golf, ada semua kemudahan, disembunyikan satu tempat rahsia. Kerana spy ni, ejen ni, nak wang, kita beli rahsia dan boleh dituduh sebagai menjual rahsia, menjadi spy kepada negara asing. Kali ini TikTok dibicarakan, ini satu fenomena yang tak dijangka, yang pertama kali berlaku. Amerika Syarikat sekarang tengah macam panik. Cara mereka menyoal TikTok tu, macam mereka takut lah. Macam,
Tak boleh ni, tak boleh ni. Kena kunci kan. Seolah-olah TikTok ni macamlah satu aplikasi yang masuk segala akaun EPF, rakyat Amerika, social media ke, social security ke, semua simpanan bank ke, semua kan. Tapi sebenarnya boleh kata, kerana daripada Trojan Horse dia boleh lancarkan lagi serangan cyber. Jangan main-main. Jadi, tapi apa yang saya masukkan tadi ialah China sudah ke depan. Mana kalau ini perang cyber, musuh sedang sampai 150 juta rakyat. Sekarang akan jadi lagi popular. Jadi dia counterproductive lah. Dia cara, bila awak perang dengan musuh, awak tangkap musuh sosial siasat dia dengan teruk, nampak semua orang. Sepatutnya sosial siasat dengan diam. Atau jangan soal siasat. Cuba intai-intai. Cuba fikirkan. Ni macam main catur lah. Jangan tunjuk musuh apa gerak kamu. Ini dah tunjuk musuh, aku tengok belasan kau. Jadi, musuh pun dah bersiap sedia lah. Musuh pun tengok. Aku tengok belasan ni. Okey. Menang secara moral. Negara China, kerana kita tengok dalam merata lah, social media kata, inilah Dajjal, inilah Tohut, inilah Fir'aun. Bukan kita yang cakap. Barat yang cakap. So, sekarang, apa akan berlaku? Saya rasa akan diharamkan TikTok. Kenapa? Kerana terlalu berbahaya. Tapi apakah itu tindakan yang bijak atau tidak? Dah cakap dah. Mungkin kurang bijak tapi mereka tak ada pilihan. Jadi apakah berlaku selepas itu? Apa yang berlaku ialah rakyat mungkin cuba berontak. Macam mana dia berontak? Tak boleh masuk TikTok. Mungkin macam kita lah. Bila tangkap satu dua kena saman $1,000 ke apa. Ramai. Daripada 150 juta pengikut mungkin jatuh lah. Kepada 5 juta ke 10 juta ke. Ya? Underground. Benda underground ni lagi bahaya. Kalau rakyat semua kata tamak, tak apa. Kita sanggup dipenjarakan. Makna mereka buat hatal. Hatal ni bermakna protes secara terbuka. Seluruh rakyat Amerika kata tidak. Kami tak akan keluar daripada TikTok, tapi kerajaan mereka boleh blok. Boleh blok semua server, boleh tutup syarikat TikTok di Amerika Syarikat. Menganggur berpuluh ribu pekerja Amerika, termasuk Singapura tu, beberapa China. Jadi, itu bila berlaku, macam mereka boleh buat lockdown, ya, tetapi pengaruh TikTok dah masuk dah. Orang dah syok dengan TikTok. Seronok pakai. Kenapa Amerika tak keluarkan TikTok dia sendiri? Menunjukkan dia dah kalah secara teknikal, secara sosial. Mereka tak dapat buat satu aplikasi. Facebook. Lagi banyak follower Facebook sebenarnya dekat 3 bilion. TikTok macam ada 1 bilion tapi dia terlalu mendadak. Tahun ini mendadak. Facebook, kombinasi YouTube, Twitter, Instagram ke apa ke, WhatsApp ke, gabungkan, tak boleh lawan keuntungan. Mungkin duit lah, kalau dapat duit tu. Duit berapa bilion tu pergi ke negara yang pemegang saham, iaitu China. Jadi, kalau dia berlaku apa senario dia, kena dipikirkan, saya analisakan, kita akan tengok apa akan berlaku. Tetapi kita rakyat di Malaysia boleh TikTok. Tapi mana tahu dia melalui Facebook dia kata siapa ada TikTok kita ban kan dia punya Facebook. Ini perang cyber lah, perang aplikasi, belum lagi perang robot ya. Jadi kalau katakan China ni rakyat dia bukan Amerika berontak lagi mengancam keselamatan dia, tak nampak sangat keselamatan tapi segi moral lah, dari segi sokongan orang kepada kerajaan lah. Mungkin dalam pilihan raya Donald Trump tahun depan mungkin dia akan gunakan isu ni, kata kalau saya jadi presiden saya akan halalkan balik TikTok atau kita beli TikTok. Masa Donald Trump presiden dulu 4 tahun yang lepas, dia cuba nak belikan TikTok, satu syarikat Amerika belikan TikTok, tak dapat. Mungkin bukan soal duit, mungkin China tak mau lepaskan. Dan saya percaya China tengah melancarkan beberapa lagi aplikasi. Ada lagi satu aplikasi apa dia tadi saya tengok, ByteDance lah, dia boleh Google ByteDance. Banyak anak-anak syarikat atau bawah kawalan dia selain daripada TikTok. Apa lagi ya? Jadi, bagaimana kalau negara kita Malaysia boleh buat? APEC boleh lakukan. Kalau siapa bagi APEC 2 juta US dollar kerajaan Malaysia, saya akan kembalikan 2 juta US dollar dalam masa 2 tahun.
akan berlipat ganda. Kita boleh rancang untuk orang Islam. Boleh. Ini natijah yang saya nak sampaikan sebenarnya. Kita jangan jadi penonton Amerika lawan China. Kita orang Islam duduk je. Kita orang Islam yang 1.600 juta rakyat boleh buat sesuatu. Kita ada genius-genius. Bukan APEC seorang saja. Ramai rakyat kita, orang Islam. Genius-genius belaka. Saya cakap sebagai seorang yang berpengalaman. Kita boleh menawan alam internet. Kita boleh membuat aplikasi kita sendiri. Contoh MySejahtera, kos 170 juta. APEC boleh lakukan, atau orang jenis macam APEC di Malaysia boleh lakukan yang hanya 2 juta. Itu pun boleh bina masjid. Ya? Tetapi tidak diberi kepercayaan kerana kita tidak subahat, sogok atau berikan geng-geng kajoy lah. Kim Jong dari Rembau tu yang kalah di Sungai Buloh. Alhamdulillah. Kerana korupsi terlalu tebal dalam kalangan kita. Jadi dengan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ini, bila agaknya boleh reformasikan supaya wadah Islamiyah ni benar-benar mengadakan fardu kifayah di mana aplikasi-aplikasi yang memenuhi kehendak umat Islam, menjaga kesejahteraan umat boleh dilakukan, dibina dan lancar. Boleh dilakukan, tapi sekarang memerlukan political will atau kehendak politik. Ya? Jadi kita mendoakan adalah siapalah menjadi untuk tahun ini ke tahun depan ya, keluar menghadiri surat tadah ya, yang boleh memimpin perubahan kepada umat Islam. Kerana saya sebagai seorang pakar IT, saya sanggup untuk menganggotai pasukan sedemikian tanpa imbuhan. Saya tak mahu imbuhan apa-apa. Ini fisabilillah. Saya percaya ramai lagi kalangan kita sanggup jihad fisabilillah alam cyber untuk membantu umat Islam bangkit. Ambil peluang ini di mana Barat dan Timur tengah berperang. Kita di tengah ini jangan masuk campur. Tapi ambil. Bukan ambil kesempatan. Ambil mana yang sempat. Sekian saja apa komen anda. Saya akan load ke YouTube. Apa komen anda, apa perasaan anda, apa pendapat anda. Silakan. Ini masih ada kebebasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.